Assalamualaikum kelas. Halo Cikgu. Dengar tak suara saya? Dengar Cikgu dengar. Okey, terima kasih respon. Okey, so kita nak tunggu kawan kamu yang lain ke nak start terus? Ikut cikgu. Okey, kalau macam tu kita mulakanlah kelas kita pada hari ini. Ada Mukris? Ada Mukris ada? Ada cikgu. Baca doa kelas. Allahu Akbar. Apa cikgu? Doa tes. Doa mulakan belajar, pembelajaran. Cepat. Sebab. Okey, kejap. Pakai earphone. Mana yang lain? On lah kamera. Ya, kerakam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina. Hikmataka wa harsyu alaina. Minazai. Ikhnawatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, terima kasih. Okey cikgu. Okey, Okey terima dah. kasih. Yang lain mana? Bukalah kamera. Dah ready ke belum nak belajar ni? Jadi Hakim mana? Zati Nabila, Muhammad Kamal, Faizatul, Arif, Irfan, Muhammad Zul, Aisyah, ada Mukris. Okey kawan, tak apa. Sikitnya ini masuk kelas. Okey, tak apa. Okey, so sebelum kita start, saya nak kamu masuk Mentimeter kejap boleh? Ada Mukris nak pergi mana tu ada Mukris? Saya nak pergi ni cikgu. Pergi Kuantan. Kuantan. Okey, hati-hati. Sekejap Okey, nampak tak? Nampak cikgu, nampak. Okey, masuk link yang saya bagi dekat chat tu. Tak ada. Kenapa tak ada? Okey, saya baru bagi link dalam chat tu. Okey, kamu tulis apa yang kamu tahu. Apa yang kamu faham dengan pentadbiran negara. Apa itu pentadbiran negara? Saya nak tanya kamu sesuatu boleh tak? Kelas. Boleh cikgu. Apa? Okey, terima kasih respon. Kalau kita buat aktiviti macam ni, nak saya pasang lagu ke tak payah? Sebab kalau macam sementara saya tunggu kamu ni macam sunyi sepi je. Asal kamu gelak? Lah, ikut cikgu. Kamu yang nak belajar bukan saya. Cikgu yang nak selesa. Okey, baru seorang cakap sistem kerajaan. Kamu tahu tak sebenarnya benda ni berfungsi macam mana Mentimeter ni? Dia kalau dia ikut jawapan majoriti. So kalau jawapan majoriti adalah mengenai sistem kerajaan, dia akan jadi besar tulisan tu. So kalau ada yang lain cakap, okey macam dia cakap ada undang-undang. So yang lain cakap lain. So dia akan jadi kecil-kecil.
Hari ni semua line problem ke? Sebelum ni subjek apa? Muat. Oh. Kena marahin teacher ke? Muka semua stres je. Tak ada cikgu, tak ada. Mana yang lain? Bawa 3 orang ni. Lepas masuk tak? Ada yang lain lambat ke hari ni? Macam mana kita nak main game hari ni kalau... Tak ada cikgu. Mana yang lain ni? Yang 3 orang ni siapa je yang tulis ni? Ada Bukris dah tulis dah? Dah. Faiz satu dah? Dah cikgu. Okay, mungkin kamu buat tulis jawapan yang sama kot ni semua. Okay, so ada yang cakap pentadbiran negara ni dia ada undang-undang, ada yang cakap dia adalah sistem kerajaan dan juga diperintah oleh kerajaan. Okay, semua betul, tak ada pun jawapan yang salah sebab ni adalah pendapat kamu. Okay, so kita mulakan topik pembelajaran kita pada hari ini. Dah ready dah? Dah ready dah nak masuk ni? Ready. Okay, nampak tak? Nampak tak slide ni? Nampak. Nampak cikgu, nampak. Nampak. Okay, terima kasih respon. Okay, so topik pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai tadbir urus negara. Okay. Okay, so hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat mengetahui tanggungjawab kerajaan pusat, negeri dan tempatan. So, nanti slide yang seterusnya, kita akan tengok apakah peranan yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan pusat, negeri dan tempatan. Kita tak adalah go through macam terlampau detail. Maksudnya at least kamu tahulah secara asas tanggungjawab setiap kerajaan ini. Okey, yang seterusnya adalah pelajar akan dapat memahami sekurang-kurangnya 4 daripada 6 hasil kerajaan. Okey, so hasil kerajaan ada 6. Okey, yang terdiri daripada cukai, bukan cukai, terimaan bukan hasil, hasil wilayah-wilayah persekutuan, dividen dan juga kumpulan wang yang disatukan. Okey, yang seterusnya menjelaskan 4 daripada 8 struktur kerajaan, iaitu ada struktur kerajaan pun ada 8, iaitu YDPA, Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Kementerian, agensi-agensi kerajaan, Perbadanan Awam, Suruhanjaya dan juga Majlis. Okey, so kita tengok dulu kepada pentadbiran negara. Okey, dekat sini kita tengok pentadbiran negara ni di bawah dia ada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Okey, kerajaan tempatan ni dia berada di bawah kerajaan negeri. Okey, so kita tengok dulu kerajaan pusat. Tugas kerajaan pusat adalah dia akan bertanggungjawab melakukan hal-hal yang tersenarai dalam jadual 9 senarai perundangan, iaitu senarai persekutuan. Okey, nanti kita akan tengok jadual 9 yang saya pernah suruh kamu baca seorang-seorang tu kan. So kita akan tengok dengan lebih jelas lagi dekat mana peranan kerajaan pusat ini. Okey, so kita tengok pula kepada kerajaan negeri.
Okey, kerajaan negeri pula dia bertanggungjawab dalam hal-hal yang tersenarai dalam jadual mengenai senarai negeri lah. Okey, so nanti kita tengok. Okey, yang ni yang saya masukkan tadi. Okey, so untuk senarai persekutuan, dia akan bertanggungjawab dalam hal-hal yang dinyatakan. Nampak tak? Ke tulisan dia kecil sangat? Okey. Terima kasih respon. Okey, so dekat sini, ini adalah senarai bersama yang tengah-tengah ni kan. So yang dekat sini adalah senarai negeri. So bawah ni memang 100% diorang takkan masuk campur. Sebab apa? Sebab kiranya macam ni lah. Pentadbiran senarai persekutuan dengan senarai negeri ni dia macam ada yang boleh bercampur, ada yang tak. Maksudnya diorang tak boleh nak masuk campur. Okey, contoh. Kalau kau tengok nombor 2 ni kan. Senarai bersama iaitu biasiswa. Okey, so selalunya kalau kamu perasan, setiap biasiswa, setiap negeri takkan ada jumlah biasiswa yang sama. Dia mesti akan berlainan. Okey, sebab apa? Yes, memang akan ada peruntukan yang diberi oleh kerajaan persekutuan ataupun kerajaan pusat. Tapi dia depends juga kepada senarai negeri. Maksudnya kalau negeri tu dia ada punca pendapatan yang lebih, so dia bagilah lebih dekat individu yang layak untuk menerima biasiswa. Sebab tu dia berada di senarai bersama. Sama jugalah dengan yang lain-lain ni. Okay, jelas tak sampai situ? Yes, bro. Okay, terima kasih respon. Okay, so seterusnya kita tengok pula kepada kerajaan tempatan. Okay, kerajaan tempatan tadi kan dia berada di bawah kerajaan negeri. So, tugas-tugas kerajaan tempatan ni, inilah tanggungjawab utama dia. Dia akan merancang, menyelaras dan mengawal. Maksudnya kerajaan negeri akan bagi dasar, sesuatu dasar. So dekat situlah kerajaan tempatan akan melaksanakan benda itu. Okey, so contoh kalau macam PKP ni kan, PKP ke, PKPD ke. So kerajaan persekutuan dia bagi arahan, kita kena jaga SOP, kita kena laksanakan PKPD dan sebagainya. So nanti kerajaan negeri akan beritahu dekat kerajaan tempatan. So tugas kerajaan tempatan lah untuk melaksanakan benda tu. Okey? Okey. Seterusnya, kita tengok kepada sistem pentadbiran iaitu eksekutif. Okey, so hari ini kamu hanya akan tengok mengenai kerajaan persekutuan sahaja. Okey, untuk kerajaan negeri dan juga tempatan, kita akan tengok pada kelas minggu hadapan. Okey, so ini adalah peringkat-peringkat dia. Okey, pentadbiran negeri kita, pentadbiran negara kita ada 3 peringkat iaitu peringkat pusat, peringkat negeri dan juga peringkat tempatan. Okey, dekat sini bila pada peringkat pusat yang bertanggungjawab adalah kerajaan pusat, iaitu ataupun kerajaan persekutuan lah. Okey, pada peringkat negeri, kerajaan negeri yang akan handle, manakala pada peringkat tempatan akan dihandle oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, seterusnya kita tengok kepada hasil-hasil kerajaan. Okey, ada 6 hasil kerajaan. Yang pertama cukai, bukan cukai, terimaan bukan hasil, hasil-hasil wilayah persekutuan, dividen dan kumpulan wang yang disatukan persekutuan. Okey, ini adalah hasil cukai. Okey, kalau hasil cukai ni dia ada 2. Satu cukai langsung dan juga cukai tidak langsung. Okey, cukai langsung ni adalah cukai yang dikenakan secara langsung ke atas pendapatan ataupun kekayaan. Cukai tidak langsung, cukai yang dikenakan secara tidak langsung ke atas individu apabila individu tu membeli barang ataupun perkhidmatan. Okey, untuk penerangan yang lebih jelas, saya akan paparkan kamu video. Mengenai kedua-dua cukai ni. Sekejap
Okey, kita tengok pula kepada cukai tak langsung. Jelas tak? Okay, so tadi kamu dah tengok kan video mengenai cukai langsung dan juga cukai tidak langsung. Okay, ini adalah akta-akta dia. So tadi kamu perasan kan ada dekat sini tulis akta Levi keuntungan luar biasa. Tu tak bermaksud Levi tu. Bukan anime tu bukan Levi tu tau. Levi tu lain. Levi ni, Levi dekat sini maksud dia pengutipan wang melalui cukai. Itu bukan Levi Ackerman tu tau. Okay. Okay, ni akta-akta ni kamu tak payah nak tahu. Saya saja je lah nak tunjuk. Ada akta-akta yang dikenakan untuk cukai. Supaya apa? Sebab nanti tak adalah orang petikai kan. Kenapa awak suka nak ambil duit saya? Adalah akta dia yang telah di bawah Perlembagaan Persekutuan. Okay, so ini pula adalah hasil bukan cukai. Okay, hasil bukan cukai ni maksud dia hasil yang dikutip dari perkhidmatan yang disediakan kerajaan kepada rakyat. Macam kalau kita buat lesen, ataupun kalau kita kena denda. Sekarang ni kita tengok kan, ni adalah denda yang terkenal lah sekarang ni, famous lah, merata-rata semua kena. So nanti hasil yang kena denda ni akan akhirnya dia macam jadi sumber pendapatan jugalah untuk kerajaan. Okay, so sama juga dengan bayaran, pendaftaran dan permit. So kalau siapa yang berniaga, dia tahulah kalau kamu nak buka pasar, nak pergi berniaga dekat pasar, kamu kena pergi Majlis Daerah Pekan untuk bayar permit pendaftaran. Dia adalah dia punya jumlah-jumlah dia kan. Itu pun menjadi punca pendapatan kepada hasil kerajaan. Okay, so inilah contoh-contoh dia. Saja je nak tunjuk. So,
Dia adalah jumlah-jumlah dia. Selalunya kadar bayaran ni dikenakan sebulan sekali ataupun setahun sekali. Okey. Okey, so yang seterusnya adalah terimaan bukan hasil, iaitu kutipan yang bukan berasaskan mana-mana akta ataupun perundangan. Okey, ini adalah contoh dia: bayaran balik, pemberian dan caruman serta pulangan balik perbelanjaan. Okey, ini pula adalah hasil wilayah persekutuan, iaitu hasil yang diterima daripada wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan dan wilayah persekutuan Putrajaya. Okey, ni dividen dan royalty. Okey, so akan ada hasil kerajaan daripada Petronas. Okey, sebab apa Petronas ni kena bagi? Sebab kamu tahu kan, Petronas ni dia separuh government, separuh swasta. So sebab itulah dia kena bayar royalty dekat kerajaan. Kamu nampak ni, kaya tak kaya Petronas, walaupun musim pandemik, dia still lagi boleh bayar 18 bilion. Banyak tu. Okey. Okey, inilah kalau kamu petikaikan dekat mana hasil cukai, hasil yang kamu bagi, GST, apa-apa tu, dekat sinilah. Sebab itulah kamu boleh pergi hospital bayar RM1 je. Klinik kan, bayar RM1 je. Free, tak payah nak bayar lebih. Kamu tengok kalau macam cerita-cerita Indon ke, cerita Korea ke, selagi kamu tak bayar, selagi tu kamu jangan haraplah nak masuk hospital. So kita patut bersyukurlah kita duduk kat Malaysia. Walaupun ada buruk dia, ada banyak lagi kebaikan dia. So sekolah pun free. Kamu tak payah nak bayar banyak-banyak. Tak perlu nak bayar sampai beribu-ribu untuk sekolah sahaja. So college, university pun ada juga U yang ada kerajaan, iaitu UiTM. Okay, ni kamu boleh tengoklah. Okay, so saya tunjuk satu lagi video. Dia bagi penerangan mengenai hasil pendapatan negara. Okay, sekejap Hari Jumaat yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib telah membentangkan rang undang-undang perbekalan Dengar ke? 2018 yang lebih dikenali sebagai Bajet 2018. Ia menggariskan rancangan kerajaan dalam aspek perbelanjaan negara, iaitu berkaitan ke mana, berapa banyak dan bagaimana kerajaan membelanjakan hasil pendapatan negara bagi tahun 2018. Secara keseluruhannya, tidak ada perkara yang benar-benar mengejutkan dalam bajet ini. Dalam perbentangan bajet itu, Perdana Menteri mengumumkan hasil pendapatan negara bagi tahun 2018 yang dijangka mencecah RM239.86 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 39 bilion atau 18% berbanding tahun 2015. Kali ini, Perdana Menteri mencadangkan perbelanjaan berjumlah RM289.25 bilion. Ini bermakna kerajaan sekali lagi membentangkan bajet defisit, iaitu jumlah perbelanjaan melebihi pendapatan. Dalam video kali ini, kita nak bercakap tentang pendapatan negara. Tahu tak bagaimana kerajaan mendapat duit bagi perbelanjaan yang disebutkan dalam bajet 2018 tadi? Dari manakah datangnya duit gaji atau imbuhan yang dibayar kepada kaki tangan awam? Bagaimana pula peruntukan-peruntukan yang diberikan kepada setiap kementerian, institusi, agensi dan jabatan kerajaan? Kerajaan juga turut memberi pembiayaan dan bantuan-bantuan lain kepada pelajar dan golongan yang memerlukan. Daripada manakah kerajaan mendapat duit ini? Seperti mana sebuah syarikat, kerajaan mengenakan bayaran terhadap pengurusan, perkhidmatan dan barangan yang disediakan mereka. Duit yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam sebuah tabung dikenali sebagai kumpulan wang disatukan persekutuan. Daripada tabung inilah, kerajaan boleh menggunakan wang terkumpul itu untuk semua perbelanjaan negara. Sebelum boleh menggunakan duit tabung ini, kerajaan perlu membuat rang undang-undang perbekalan, iaitu bajet seperti mana yang dibentangkan pada hari Jumaat lalu. Hasil pendapatan kerajaan persekutuan terbahagi kepada 4 komponen, iaitu hasil cukai, hasil bukan cukai, terimaan bukan hasil dan hasil daripada wilayah persekutuan. Walau bagaimanapun, hasil cukai dan hasil bukan cukai menyumbang 99% daripada hasil pendapatan negara, menjadikan hasil daripada terimaan bukan hasil dan hasil daripada wilayah persekutuan tidak begitu signifikan. Pada tahun 2015, hasil kerajaan persekutuan ialah RM219 bilion. Daripada hasil pendapatan ini, hasil cukai menyumbang pendapatan terbesar kerajaan iaitu sebanyak 75.5% atau RM165 bilion.
Hasil bukan cukai pula menyumbang sebanyak 51.4 bilion ringgit atau 23.5%, diikuti terimaan bukan hasil sebanyak 1,290 juta ringgit atau 0.6% dan hasil daripada wilayah persekutuan sebanyak 892 juta ringgit atau 0.4%. Mari kita kenali contoh-contoh hasil cukai. Hasil cukai dibahagikan kepada dua, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung terdiri daripada cukai pendapatan, duty stamp, cukai keuntungan harta tanah RPGT, cukai aktiviti perniagaan luar pesisir labuan dan beberapa lagi cukai langsung lain. Hasil cukai tidak langsung pula terdiri daripada duty ekspor, duty import, duty excise dan cukai barang dan perkhidmatan GST. Apakah itu cukai pendapatan? Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan ke atas individu dan bukan individu oleh kerajaan berasaskan pendapatan yang diperolehi mereka bagi tempoh setahun. 5 cukai pendapatan utama ialah cukai pendapatan individu, cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan petroleum, cukai pegangan dan cukai pendapatan koperasi. Cukai pendapatan individu ialah cukai pendapatan penggajian yang diterima seseorang. Individu yang mempunyai pendapatan tahunan melebihi RM34,000 setahun, iaitu selepas potongan KWSP, perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Pendapatan bercukai bermula pada RM5,001 iaitu sebanyak 1%, manakala kadar maksima ialah 28%. Ini bermakna jika kita memperoleh pendapatan tahunan melebihi RM34,000 setahun iaitu purata RM2,833 sebulan, kita perlu menghantar borang LHDN ini. Tapi kita tak semestinya perlu membayar cukai jika pendapatan bercukai kita berjumlah RM5,000 dan ke bawah. Selain itu, kerajaan telah menyediakan pelbagai insentif dan mekanisme pengurangan cukai seperti penolakan cukai akibat zakat yang dibayar. Berapa banyakkah cukai pendapatan individu menyumbang kepada hasil kerajaan persekutuan? 26 bilion atau 12%. Cukai pendapatan individu bukan cukai pendapatan terbesar negara. Cukai pendapatan terbesar ialah cukai pendapatan syarikat yang menyumbang 63.7 bilion atau 29.15%. Cukai pendapatan petroleum iaitu cukai yang dikenakan daripada operasi-operasi petroleum pula menyumbang 12 bilion iaitu 5.3%. Jenis cukai pendapatan yang lain seperti cukai pegangan dan cukai pendapatan koperasi menyumbang cuma 2.5 bilion ringgit atau 1%. Keseluruhannya, cukai pendapatan menyumbang 104 bilion ringgit. Cukai langsung yang lain seperti duty stamp dan RPGT menyumbang 8 bilion ringgit atau 4%. Cukai tidak langsung. Cukai tidak langsung meliputi duty ekspor, duty import, duty excise, cukai jualan, cukai perkhidmatan dan GST. GST atau cukai barang dan perkhidmatan yang dilaksanakan bermula April 2015 pada kadar 6% menyumbang 27 bilion ringgit pada tahun 2015 iaitu 12.3% kepada hasil pendapatan negara. Ia merupakan cukai nilai tambah berasaskan perbelanjaan. Bagi perniagaan berkaitan import dan ekspor, dua jenis cukai ini akan dikenakan iaitu duty ekspor dan duty import. Duty excise pula merupakan cukai khusus yang dikenakan ke atas barang-barang tertentu yang diimport ke Malaysia atau dikilang dalam Malaysia. 5 jenis Kelas. Tadi saya hilang. Oh, letak kejap. Okey. jenis barang yang dikenakan duty excise ialah minuman keras, rokok, tembakau dan keluaran tembakau, kenderaan bermotor, daun teruk dan mahjong. Cukai jualan pula ialah cukai tidak langsung yang dikenakan ke atas barang-barang kilangan tempatan dan import. Cukai ini dikenakan sekali sahaja. Cukai perkhidmatan ialah cukai dikenakan ke atas apa-apa perkhidmatan iaitu sebanyak 6% daripada nilai perkhidmatan. Contoh jenis perkhidmatan yang dikenakan cukai jenis ini ialah hotel, restoran, kelab malam, rumah urut dan hospital persendirian. Pelbagai cukai tidak langsung lain menyumbang 3 bilion ringgit kepada pendapatan negara. Komponen hasil pendapatan kedua terbesar ialah hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai meliputi terimaan daripada lesen dan permit, bayaran perkhidmatan, perolehan daripada jualan barang, sewaan, faedah dan pulangan pelaburan, denda dan penalti, sumbangan dan bayaran ganti dan pendapatan daripada aktiviti mencari gali minyak dan gas daripada Malaysia Thailand Joint Authority MTJA. Daripada kesemua jenis hasil ini, faedah dan pulangan pelaburan menyumbang pendapatan terbesar iaitu sebanyak 33 bilion ringgit atau 15%.
Penyumbang terbesar ialah Petronas, Bank Negara dan Khazanah. Komponen ketiga dan keempat iaitu terimaan bukan hasil dan hasil daripada wilayah persekutuan menyumbang 1% hasil pendapatan negara iaitu RM2 bilion. Terimaan bukan hasil terdiri daripada semua pulangan balik perbelanjaan seperti terimaan daripada kumpulan wang amanah yang berlebihan, kredit antara jabatan, pulangan balik bayaran yang lebih dan bayaran pelarasan dalam tahun-tahun kewangan yang lalu. Hasil wilayah persekutuan pula terdiri daripada hasil cukai dan hasil bukan cukai yang dipungut bagi pihak wilayah persekutuan termasuk penerimaan daripada lesen dan permit, premium dan cukai tanah, jualan aset, sewaan, bayaran perkhidmatan dan duti hiburan. Begitulah bagaimana kerajaan memperoleh pendapatan iaitu sebanyak RM219 bilion pada tahun 2015 yang mana hasil cukai dan hasil bukan cukai menyumbang 99% pendapatan negara. Secara kasar, cukai pendapatan merupakan penyumbang terbesar diikuti faedah dan pulangan pelaburan dan GST. Bagi tahun 2017 pula, anggaran pendapatan kerajaan ialah RM219.7 bilion seperti pecahan berikut. Baiklah, setelah kita mengetahui daripada mana kerajaan mendapat duit belanja, kita sepatutnya bersyukur dan menghargai setiap sektor, individu dan organisasi yang menyumbang kepada pendapatan ini. Ini kerana hasil yang diperolehi telah dapat digunakan oleh kerajaan untuk mengurus dan membangunkan negara. Sekian, jumpa lagi. Okey, jelas tak untuk cukai pendapatan ni? Jelas Cikgu. Okey. Okey, kita pergi kepada topik yang seterusnya iaitu struktur kerajaan persekutuan. Okey, yang saya dah bagi tahu kat kamu tadi, struktur dia ada 8. Okey, so nanti ada beberapa contoh macam Suruhanjaya dengan Majlis. Ada lagi saya tak ingat, nanti kita tengok. Kamu akan buat tugasan. Okey, ada tugasan untuk kamu. So, saya akan explain secara umum sahaja. Okey. Okey, ni yang kamu tahulah. Di bawah struktur pentadbiran, kita mesti yang paling tertinggi adalah YDPA. Okey. Okey, so walaupun YDPA dia ada kuasa diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, tetapi kuasa-kuasa tu dijalankan oleh Jemaah Menteri dan diketuai oleh Perdana Menteri. Okey. Struktur yang kedua adalah Perdana Menteri. Okey, kamu boleh baca kat sini, ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Okey, kalau dia tak dapat majoriti maka hendaklah letak jawatan. So sebab tu kita tengok situasi kita sekarang kan. So bila Dewan Rakyat ni maksudnya dia mendesak Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan, maka Perdana Menteri pun terpaksalah nak tak nak dia kena letaklah jawatan sebab dia bukan tak berjaya dapatkan majoriti, tapi sebab mungkin biasalah adalah anasir-anasir yang telah membuatkan mereka berjaya menjatuhkan Perdana Menteri. Ini adalah jemaah-jemaah menteri. Okey. Yang melantik jemaah menteri ni adalah YDPA. Okey. Okey, hanya anggota kabinet sahaja boleh dipilih daripada Majlis Parlimen iaitu Dewan Rakyat ataupun Dewan Negeri. Okey, ini adalah tugas-tugas jemaah menteri, menentukan dasar kerajaan dan juga bertindak sebagai badan penasihat kepada YDPA. Okey, yang seterusnya adalah kementerian. Tugas kementerian ni adalah untuk menjalankan tugas-tugas pentadbiran. So dekat sini kementerian lah yang akan merancang sesuatu pembangunan. Sebab tu kalau kamu tengok dekat Malaysia ni banyak sangat kementerian kan. Kalau tak silap saya memang kita adalah salah satu negara yang memang banyak kementerian. Macam-macam kementerian kita ada kan. Okey, so ni adalah contoh-contoh kementerian yang kamu dah biasa dengar lah. KKM dengan KPM. So bila dia ada agensi, ada kementerian, dia adalah agensi dia, maksudnya yang agensi ni kiranya adalah antara agensi pelaksana. Okey, maksudnya Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Pelajaran Malaysia dia akan mengeluarkan dasar-dasar. Okey, so
tugas agensi pelaksana ni lah yang akan melaksanakan dasar itu. Pusat Darah Negara contohnya dan juga Majlis Peperiksaan Malaysia. So macam kamulah, kamu kongsikan. So apa-apa yang diarahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, kamu ada apa? MPM juga kan? Betul tak? Kamu still lagi under KPM kan? So apa-apa arahan kamu kena tunggu daripada pihak KPM. So berbezalah kalau bila kamu dah masuk peringkat universiti, kamu bukanlah kata kamu tak tertakluk, tapi setiap dia more to pentadbiran setiap universiti. Maksudnya dia kena ikut arahan dekan. Okey, yang seterusnya adalah agensi kerajaan. Okey, agensi kerajaan ni ada dua. Satu agensi pusat, satu lagi agensi pelaksana. Okey, agensi pusat dia ada dua, terdiri daripada Kementerian Kewangan dan juga Jabatan Perdana Menteri. Okey, so ini adalah jabatan yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Okey, yang ini yang nanti saya akan minta kamu present. Minta kamu bentangkan. Okey, so nanti kamu akan buat tugasan video. Okey, ini adalah agensi pelaksana. Dia bertanggungjawab untuk melaksanakan perkara yang menjadi tanggungjawab kerajaan. Untuk pembangunan, perkhidmatan dan kemudahan kepada orang ramai. So macam polis, nurse, itu dikira sebagai agensi pelaksana lah. Okay, dia membantu memberi kemudahan kepada orang ramai. Okay, so inilah Perbadanan Awam. Perbadanan Awam ni adalah agensi separa kerajaan. Okay, dia akan ambil alih fungsi kalau dulu dikendalikan oleh Jabatan Kerajaan, tapi dia akan kini dia half-half lah, half government dengan half swasta. Okey, so ini contoh. Dia ada juga di bawah Perbadanan Awam, dia ada dua badan. Okey, satu badan berkanun dengan satu badan bukan berkanun. Okey, so kalau badan berkanun ni dia ditubuhkan di bawah Akta Parlimen ataupun enakmen negeri. Okey, kalau badan bukan berkanun ditubuhkan di bawah Akta Syarikat. Okey, selalunya pertubuhan ni adalah untuk menolong kita lah, kebajikan dan sebagainya, macam contoh MARA. So kalau Petronas, dia adalah half-half. Sebab tu dia still lagi bagi dividen dekat kerajaan. Okey, jelas tak sampai situ? Okey, so kita teruskan Suruhanjaya. Okey, Suruhanjaya dia ada dua. Satu berada di bawah perlembagaan, satu lagi di bawah kabinet. Okey, so untuk bawah perlembagaan ni dia ada dua lagi. Suruhanjaya Perkhidmatan dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, so maksudnya ada yang SPR ni kita dah belajar semalam kan? Okey, so untuk Suruhanjaya Perkhidmatan ni pun kamu kena buat pembentangan video. Okay, so nanti saya akan bagi tugasan, setiap kamu akan explain keanggotaan dan juga tugas-tugas setiap Suruhanjaya ni. Okay, ini contoh. Okay, ini contoh Suruhanjaya di bawah perlembagaan. Okay, kamu boleh tengok. Okay, ini pula Suruhanjaya di bawah kabinet. Ini saya salah ni, bukan perlembagaan ni. Okay, so majlis pun ada dua. Satu di bawah perlembagaan, satu lagi di bawah kerajaan. Okey, ini adalah majlis yang ditubuhkan oleh perlembagaan. Kau boleh tengok sendiri dekat sini. Majlis apa? Okey, ini yang ditubuhkan oleh kabinet ataupun kerajaan. Majlis Tindakan Negara, Ekonomi Negara dan juga Majlis Keselamatan Negara. Okey. Sebelum kita sampai ke tugasan tutorial, saya nak buat satu game. Okay, semua dah ada, dah standby soalan dah. Kamu dah buat ke yang saya suruh semalam? Off cam terus. Ini Hakim. Mana kamu hilang? Dah ada, semua dah standby tugasan ke belum ni? Dah standby soalan ke belum? Kalau belum, saya bagi masa. Kamu cari satu je lah, satu soalan seorang. Boleh? Okey, saya bagi masa 5 minit. Kamu cari je satu soalan yang berkaitan dengan pembelajaran. Bukan tajuknya. Tak kisah. Ikut kamu lah.
Satu soalan je. Okey, sebagi masa 5 minit. Okey. Kelas, Ya, cikgu. untuk kita nak main game ni, boleh tak kamu cari pair kamu 2 orang? Maksudnya kamu dengan seorang lagi, boleh? Boleh, cikgu. Okey, nanti kamu dah settlekan tu, kamu bagi tahu Baik, cikgu. 5 minit 5 minit kita start. Okey, kamu sediakan setiap seorang sediakan satu soalan dan ada satu kumpulan tu ada 2 orang. Cukup kan kita kan? Okey. Cukup. Cikgu, Ya saya. tak kisah soalan mana. Tak kisah, tak kisah. Ikut kamu lah. Yang penting kamu rasa kawan kamu semua boleh jawab. Sebab nanti soalan tu kamu akan tanya kawan kamu. Kumpulan lain. Kamu akan tanya kumpulan lain. Oh, okey. So nanti kita akan ada 6 kumpulan lah. Okay. Saya Nufahana binti Faizal, Pertuan Agong Tribunal untuk dan salam sejahtera Pertuan Agong. Jika untuk kes yang dibicarakan dalam badan Sarawak Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelas, dah ready dah? Cikgu, Ya, ya. dengar. Dengar tak cikgu? Ya, saya dengar jelas. Okey. Macam mana nak cari pair tu cikgu? Ikut je ke? Kau WhatsApp je lah. Astaghfirullahalazim. Nak suruh saya bagi juga ke? Taklah. Tanya sebab Cikgu bagi cikgu. sejak je. Tak apa cikgu, saya boleh pilih. Okey, Izati Nabila nak pilih. Pilih lah. Apa dia ni? Saya dah ada. Okey. Saya dah ada lah. Okey, siapa yang tak ada angkat tangan. Dekat ni boleh ada angkat tangan kan? Angkat tangan lah. Dekat phone tu ada yang boleh kan? Saya nak tengok siapa yang tak ada group lagi. Okay, Adam tak ada. Razik, siapa yang tak ada ni? Kan boleh raise hand kan? Dekat kamu punya phone tu kan? Cuba kamu raise hand. Saya nak tengok. Bukan suruh angkat tangan kamu. Angkat tangan dekat tu. Ada tak? Dekat screen Google Meet tu. Razik. Tak ada pun Tak ada cikgu. ke? Okay, macam ni. Siapa yang dah ada group, kamu tulis check. Okay, kumpulan satu nama kamu dengan nama pair kamu. Okay, cepat. Okay, Ainur dengan Izati. Okay, lagi? Okay, Razik dengan Zul. Cepat. Saya bagi masa. Saya buat timer lah. Apa lambat tulis, kita pair je dengan siapa-siapa. Cukup tak ni? Siapa lagi tak ada ni? Ada, setakat ni ada 4 kumpulan je dulu. Arif, memang orang panggil awak Jimmy ke? Tak ke, ha? Okay. Kenapa panggil Jimmy? Nama panggilan saya kecil. Nama apa? Nama panggilan saya dari kecil. Oh, okay. Okay, sudah cukup ni kan? 2, 4, 6. Okay, cukup betul ni? Bukan ada satu lagi ke? Ada satu group lagi ke? Mak Nakib dah live dah. Okay, tak apalah dia live. Siapa yang seorang lagi tak ada group tu? Ainul, Izati, Razik dengan Zul. Kak Im ada. Okay, Muhammad Kamal. Siap Muhammad Kamal. Muhammad Kamal, kamu masuklah. Kenapa tak ada siapa nak group dengan dia? Kamu masuklah. Boleh 3 orang ke? Boleh lah. Kamal nak solo ke? Solo. Oh, gila. Okay, ikutlah awak nak solo kan. Okay, sebab Baru saya nak ambil dia. kenapa Nakib live? Hari ni semua lain banyak problem Banyak problem. Hari ni semua lain ramai yang problem Sekejap. Okay, so ada yang nak solo Okay, tak apa. Okay, nampak tak yang saya share kat kamu ni? Nampak? Okay, nampak kan? Saya bersungguh tau buat ni kat kamu. Saya buat sendiri ni tau. Okay, so macam mana kamu nak agikan giliran siapa dulu? Sebelum tu. Nak agikan macam mana ni? Kau nak ikut senarai nama je? Agi Guana. Apa? Agi Guana. Agi Guana. Agi Guana. Tak tahulah ikut kamu lah. Okay, siapa nak jadi kumpulan nombor 1? Saya dengan Hakim. Okay, kamu ingat tak kamu kumpulan berapa? Saya tak nak ingat. Okay, siapa nak jadi kumpulan nombor 2? Tak ada. Siapa jadi kumpulan nombor 2 ni? Okay, tak payah ni lah. Sekejap.
Okay, siapa nak warna, nampak tak? Okay, siapa nak warna orange? Tak nak, saya nak pink. Saya nak biru cikgu. Okay, kamu ingat tau saya tak ni. Okay, sebelum tu siapa yang sampai dekat finish dia dulu, saya bagi hadiah. Okay, saya janji. Dengar Ada apa ini? tak boleh tanyalah. Itu rahsia. IP Itu Saya nak rahsia. hitam ni, Okay, jap. Saya nak kena adjust bagi nampak muka awak semua juga. Naklah tengok muka anak-anak kesayangan saya ni. Sayanglah sangat. Kamu tak dengar Dengar. Anak-anak disayang ni. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, saya nampak muka. Okay, tak apalah dia gila-gila. Tak apalah, yang penting nampak lah. Okay, jap. Save dulu. Okay, siapa nak warna pink ni tadi? Razi Hilang. Hello? Siapa hilang? Cikgu, dengar. Okay, Razi warna pink. Tadi siapa yang nak warna biru tu? Zati. Okay, Izati warna biru yang lain. Hitam Saya hitam. Okay. hitam. Okay, hitam. Okay, lagi? Saya merah cikgu. Ni love ni ke? Yang satu lagi tu. Ni. Ah. Ni orange sayang. Okay, siapa lagi ni? Kamal le, cikgu. Kamal le. Ha? Kasih Kamal le. Bagi Kamal le. Okay, Kamal love sebab dia seorang Pian dia. Okay, tak apa. Mana tahu dia menang, dia dapat 2 hadiah. Tak adalah. Kuning. Siapa kuning tu? Kak Aim ke? Ya. Okay, ada lagi tak? Abang nak apa? Kuning. Ya. Dah ada dah kuning ni. Saya dah letak dah ni. Siapa lagi? Ada lagi tak ni? Tahu. 1, Erika 2. dengan Hidayu, cikgu. Erika dengan Idayu nak. Apa? Dah warna orange. Lepas tu siapa lagi tak pilih group ni? Siapakah gerangannya? Betul lah, cikgu. Cukup dah Dia kan? ambil warna orang yang satu lagi tu, cikgu. Ni, siapa ni? Ke 1, 2, 3, 4, 5. Memang 6 group kan? 7. 7. Okay ni. Kamal seorang. Ikutlah. Bukan Kamal Love ni ke? Kamal le. Lepas tu ni siapa? Hitam tu Jimmy. Yang warna orange gelap tu, merah tu, Kak Ain dengan Adam. Okay lah, tak apalah. Yang penting betul ni Jadi, Erika tu warna orange tu, cikgu. Ni. Orange luar tu. Lambat sikit dekat skrin kamu Okay, so group siapa dulu ni? Saya mana? Ikut cikgu. Kita orang yang orange pekat tu. Siapa kita orang tu? Kejap kita orang tu. Orang pekat, bukan ada orang. Gaduh. Siapa orang pekat tu? Siapa lah kita orang bintang. Line saya sangkut Okay, so memang ada ni ada 2, 4, 6. Ada 8 kumpulan ni Saya pening lah. Saya dengan Kak Ain kuning. So mana yang patut saya buang ni? Tak tahu lah, cikgu. Bintang tu bintang tu Bintang tu buat. Okay, bintang ni saya buang Okay dah. Okay, betul? Okay, so saya pilih. Okay, saya nak suruh Love lah sebab dia seorang kan? Okay. Okay, so sekarang ni, kalau kamu nampak tak ada balon love tu kan?
Okay, so siapa dapat balloon love tu, saya akan tanya soalan dekat dia. Okay. So yang tak ada ni nanti kumpulan lain yang tanya ke, kamu nak tanya kumpulan lain ke, itu nanti kita tengok dulu Okay, nampak tak benda ni berputar? Okay. Okay, kira lah sama-sama. 3. Suruh kira jalan. 1. Kamu cakap dalam tu kamu nak main game. Kita main lagi. Naik tangga cikgu, naik tangga. Okay. Kamar seorang tu. 3. Okay. Kamar. Okay, kamu naik tangga. Okay, ni kes siapa sampai dulu tau. Okay, bukan siapa jawab tu betul lah. Jawab tu sampingan je. Kita chill-chill je hari ni Okay. Okay, faham. Okay, 2. Okay, siapa nak jalan ni? Kejap lah, saya susun lah. Okay, orange. 1, 2. Siapa orange? Saya tak tahu. Okay, lepas ni biru biru jalan. Okay, saya putarkan dia. Lapan. Kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, kira elok. 8. Kira elok lah. Sama sekali. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8. 8. Okay, ada sesiapa nak tanya soalan tak dekat kumpulan biru? Kalau tanya dia boleh gerak ke cikgu? Okay, kalau dia tak boleh jawab soalan kamu dalam masa berapa, kamu nak bagi berapa peruntukan masa? 10 saat. 15. Okay, 15 saat. Okay, so kalau dia tak boleh jawab dalam masa 15 saat, dia akan hilang 1 giliran. Boleh? Kita buat macam tu. Allahu Akbar. Kamu yang tentukan 15 saat kita tanya cikgu. 30. Pandai nak kena kau orang. Ya, Izzati. Okay, macam ni. Kamu tanya soalan dekat biru seorang. So, saya akan set time 30 saat. So, lepas 30 saat, dia jawab. Faham? Jelas? Jelas. Dah cikgu, kalau dia tak dapat jawab dapat point ke kita lah. Dia boleh jalan lah. Berapa dia boleh jalan kita lah cikgu. Tak, maksudnya Kita lah jalan. kalau dia boleh jawab ke, kalau dia boleh jawab ke tak boleh jawab? Kalau tak jawab, kita sebelah kita tanya. Apa dapat kita? Kita dapat gerak ke tak? Okay, kalau kamu tanya, kalau dia tak jawab, dia mati giliran untuk 1 round. So, kamu tak ada apa-apa lah. Nanti kamu tunggu pula dia bayar dendam ke kamu. Alah. Tak baik dendam tu. Tahu, kita tengok nanti. Saya tak beritahu lagi kan hadiah apa kan. Janganlah expect mahal pula. Okay, so siapa nak tanya soalan dekat kumpulan biru ni? Saya tanya. Okay, sabar. Okay, tanya dulu. Siapa kumpulan biru tu? Cikgu. Ya, siapa tu? Zati. Ya, Izzati. Kenapa? Tadi cikgu kata kalau kena dekat balance love tu baru kena soalan. Bukan. Balloon love tu saya yang tanya soalan kat kamu. Oh. Yang lain ni kumpulan lain yang akan tanya. Sebab tu saya suruh tadi seorang fikir 1 soalan. Jelas? Jelas cikgu. Tapi cikgu, Kak Amal tak kena tanya kenapa cikgu? Sebab dia naik tangga. Okay. Okay, faham. Naik tangga tak kena cikgu. Siapa yang naik Cikgu tangga? pilih kasih ni. Wah, memang Kak Amal benar ni. Siapa yang naik tangga, siapa yang kena makan ular, saya tak ada soalan. Okay, faham. So doa lah kamu naik. Cikgu. Ya. Cikgu sebelum kita orang tadi ada dia yang jalan. Tapi kenapa dia tak tanya soalan pun?
Siapa? Oh, Siapa? yang warna Oh, yang dua tu cikgu. Merah. Oh, ya, nombor 2. Okey. Tak apa. Kita sama-sama. Saya pun kita buat peraturan yang sama-sama. Okey, so nombor 2 tadi apa? Cikgu. Okey, macam ni lah. Okey, jap. Okey, stop semua. Okey, to be fair, untuk pusingan 1 ni tak ada sesiapa tanya soalan. Beres. Okey. Beres. Okey. Okey. Kumpulan seterusnya. Okey, kumpulan pink. Nombor apa? Okey, 4. Ingat tau kegilaan kamu lepas ni. Saya tak ingat tau. Saya tak tahu pun yang ni siapa-siapa. Okey, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya kuning. Kuning ada orang ke? Kuning ada? Ada. Tak dengan Irfan. KM dengan Irfan. Siapa tahu. Okey, so kuning 3. 1, 2, 3. Kuning pun naik juga. Okey. Okey, hitam. Hitam ni nak kira nombor apa ni? Dua cikgu. Okey, sekali lagi. Saya kena main dengan Adil nanti. Okey, 10 Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Betul tu Adil. Ni siapa ni? Baik kerja tadi. Ni ada orang tak? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada Okey, saya tak jauh-jauh. Okey, siapa? Main balik ni Siapa ni? Kamal Okey, saya pusing Nak kira nombor apa? 5 5 tu. Okey. Kenapa dia pula yang gegaknya? Okey, kira sama-sama 1, 3. 2, Malas dah suka bunyi. 4, 5. Okey, Kamal Tania. Kamu dapat soalan daripada saya. Siapa nak menang tu cikgu? Naik tangga dulu. Tangga tu. Macam mana tu? Kata naik tangga tak ada kena soalan. Dia ni asyik kena tangga. Kau menang macam tu je. Rezeki solo. Saya tukar boleh tak? Asyik naik tangga je Kamal ni. Kamu pakai apa ni Kamal? Biar cikgu. Dia kata rezeki cikgu. Okey, tak apa. Dia macam ni lah. Maksudnya, kalau yang belon tu kena kat tangga, kita tanya. Naik tangga dulu buat tanya. Tanya. Okey, kamu mesti boleh jawab. Okey. InsyaAllah. Okey, apakah perbezaan di antara cukai langsung dan tidak langsung masa anda bermula sekarang? Kamal? Ya, cikgu. Dapat jawab tak soalan tu? Bagi masa. Tak dengar lah. Bagi masa cikgu. Okey. Dah masa awak dah tamat. Dengar bunyi jam tu. Okey. Mana Kamal? Ya, cikgu. Okey, boleh jawab tak soalan tu? Boleh, cikgu. Okey, apa? Cukai langsung adalah wang yang sering dibayar kepada badan yang diberi kuasa. Itu cukai apa? Cukai langsung. Cukai tidak langsung? Apa, cikgu? Cukai tidak langsung? Cukai tidak langsung dia ada macam bayar tambahan. Bayar tambahan macam mana tu? Boleh tak kamu bagi dengan jelas?
Nanti saya akan tanya kawan-kawan kamu, puas hati tak dengan jawapan kamu? Kalau dia orang kata tak puas hati, maksudnya saya tak boleh nak gerakkan kamu. Kelas, macam mana? Kamu puas hati tak dengan jawapan kawan kamu? Jika tidak langsung adalah Okay. cukai tidak langsung cukai tambahan je kot. Tahu kau tanya saya masih tahu. Bukan dia cukai tambahan. Cukai tambahan untuk apa? Siapa yang bagi? Okey, contoh. Contoh cukai langsung dengan contoh cukai tidak langsung. Muhammad Kamal. Cikgu lain problem lah. Kelas, macam mana kelas? Kamu nak tolong dia tak? Ya. Contoh cukai langsung dengan cukai tidak langsung. Oh. Ya. Kamu dah tengok 3 video tadi, geng? Kalau apa tu? Kalau tolong nanti 2 kali jalan. Ni cikgu. Siapa tu? Cukai corporate cikgu. Siapa Kamal ke tu? Ya. Okey, kedua. Cukai tidak langsung. Duit custom. Cukai tidak langsung, cukai custom. Duty custom. Okey. Okey, kumpulan seterusnya siapa jalan? Merah tu cikgu. Ni Ya, cikgu. Okey. Okey, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, siapa nak tanya soalan dekat kumpulan merah? Oren. Kau nampak merah ke? Okey, siapa nak tanya soalan kat kumpulan ni? Saya. Ada orang tanya. Okey, siapa nak tanya? Saya. Okey, teruskan. Yo, saya. Teruskan. Apakah tujuan pindaan perlembagaan? Bagi 3 tujuan pindaan perlembagaan. Okey, siapa yang dapat tu? Kumpulan mana yang dapat ni? Tu orange cikgu. Cikgu sudah. Okey, saya bagi masa 30 saat untuk kamu fikirkan jawapan tu Okey. Cari. Dah dapat tak? Dah dapat dah? Ha, Okey, teruskan. 3 melindungi kepentingan rakyat, menjaga keselamatan negara, melicin urusan negara. Okey, apa hati dengan jawapan itu? Ya, boleh tu. Okey. Ya. Okey, kumpulan siapa seterusnya? Biru. Biru ni. Ya. Okey.
Ni nak 2 ke nak 1 ni? Okey, 1. Mana biru 1. Okey, saya tanya soalan kat kamu. Okey. Soalan siapa ni? Boleh saya tahu nama? Aina Izzati. Okey, Ainur dengan Izzati. Soalan saya, Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat kerana mempunyai identiti sendiri. Jelaskan. Okey, masa kamu bermula sekarang. Cikgu saya jawab. Okey. Teruskan. Identiti sendiri ni macam mempunyai ideologi bendera. Contohnya macam kita ada bendera Malaysia kan. Okey, tepat sekali. Okey, seterusnya siapa? Siapa jalan? Razik ke? Saya cikgu. Ping. Ping. Okey. Okey, 3. 1, 2, 3. Okey, dapat soalan daripada saya juga. Okey. Nyatakan pandangan anda mengenai peranan kerajaan dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terjamin semasa COVID-19. Apa cikgu? Panjang sangat cikgu. Nyatakan pandangan anda mengenai peranan kerajaan dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terjamin semasa COVID-19. Allahu Akbar. Okey, saya Zul Ewa Zul. saya ringkaskan. Apa peranan kerajaan? Apa yang kerajaan buat untuk pastikan kesejahteraan rakyat kita ni masih terjamin walaupun dalam situasi macam ni, situasi COVID. Jelas? Jelas. Okey, Tak cikgu, saya bincang dengan Zul. 30 saat anda bermula sekarang. Okey, timer dah berbunyi dah. Apa pendapat kamu? Okey. Pendapat saya. Salam balik cikgu. Dah udah soalan ni, Kak Cikgu. Nyatakan pandangan anda mengenai peranan kerajaan dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terjamin semasa COVID-19. Okey. Maksudnya apa yang kerajaan perlu buat untuk pastikan kita terjamin masa COVID ni kan? Yes. Okey. Peranan kerajaan yang perlu kerajaan perlu lakukan ialah beri apa dia cikgu, macam duit tu dana. Dana. Dana kan. Beri dana. Dana. Peruntukan lah, maksudnya Dana tu macam bantuan. syarikat kan? Bantuan ke? Peruntukan. Beri bantuan kepada keluarga yang ditimpa masalah. Keluarga yang tak ditimpa tak payah beri. Okey, seterusnya.
Okey, terima kasih. Thank you, cikgu. Okey, seterusnya kumpulan mana ni? Cepat-cepat. Tak ada siapa nak kejar Kamal ni ke? Saya ikut. Warna Dia panggil apa? saya, tak tahu. Warna apa? Kuning. Kuning ni eh? Ya. Okey. Okey, kalau in case Kamal menang, okey saya akan cari seorang lagi, satu lagi group. Okey, boleh? Okey, 12. Okey, kira sama-sama. 1, Ha. 2. Mana yang lain? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, siapa nak tanya soalan ni kat? Ni, si kuning Saya ni. nak tanya. Okey, siapa saya tu? Okey, Ainul. Okey, nak tanya apa? Ajukan soalan kamu. Sekejap Masa pembentukan Malaysia sebelum merdeka, ada satu perjanjian telah dihasilkan daripada perpaduan 3 kaum. Nyatakan nama perjanjian itu dan tarikh tarikh apa tarikh dia. Okey, saya mulakan timer eh. Nak cikgu selut. You good. Kelas? Kelas? Ya. Ya, cikgu. Ya. Dah settle dah soalan? Dah kot. Dengar kan? Saya cuba lah cikgu, saya cuba. Okey, teruskan. Apa tu, dia nak tarik sekali ya? Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Salah. Salah. Okey, so siapa yang kehilangan giliran? Okey, saya puji confident kamu. Tapi malangnya kamu hilang satu giliran. Dah dekat nak sampai dah tu. Okey, seterusnya siapa? Hitam. Saya hitam. Okey, hitam. Okey, 4. 1, 2, 3, 4. Cium. Ya, tak ada soalan. Okey, seterusnya siapa? Siapakah? Siapa tu? Kamal. Oh, Kamal. Baik, Kamal nak menang dah tu. Dapat 5. 3. 1, 2, 3. Okey. Tahniah, anda terpilih. Okey, saya nak tanya soalan ni. Kamal dengar tak? Kamal? Apa cikgu? Okey, bagaimanakah proses pelepasan keahlian oleh ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat? Jelas tak soalan saya? Semula cikgu. Bagaimanakah proses pelepasan keahlian oleh Dewan Negara dan Dewan Rakyat? Jelas? Kamal jelas tak?
Jelas. Okey, masa anda bermula sekarang. Okey, masa dah tamat. Jawapan Muhammad Kamal. Muhammad Kamal. Ya, cikgu. Ada jawapan tak? Apakah jawapan kamu? Nak jawab? Okey, siapa nak jawab tu? Okey, jap. Kamal. Adakah anda menyerah? Ya. Menyerah. Menyerah. Pasrah je bunyi. Okey, siapa nak jawab tu? Nak jawab? Okey, Ainul. Silakan. Proses pelepasan keahlian tu melalui surat yang ditandatanganinya sendiri. Kalau dia ahli Dewan Rakyat, dia bagi dekat yang dipertua Dewan Rakyat lah. Kalau dia Dewan Negeri, yang dipertua Dewan Negeri. Okey, bagus. Tepat sekali. Okey, Ainul. Nanti kamu 2 kali jalan Okey, so Kamal, kamu hilang 1 giliran. Okey, siapa lepas ni? Giliran siapakah? Orange. Ni Okey. Okey, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Okey, seterusnya. Tu tak ada soalan. Kena ular naik tangga kan tak kena soalan. Okey. Itu bukan kena ulang. Ya, kenapa? Tu kat Echo, cikgu. Oh, Itu kalau bukan kena ulang. kena ikut pun boleh? Apa? Sorang-sorang. Apa? Kena ekor cikgu, bukan kena pakai pun. Okey lah. Siapa orang ni? Karika dengan Dayu. Okey, mesti boleh jawab punya. Okey, cepat. Siapa nak tanya soalan dekat kumpulan ni? Saya. Siapa saya tu? Okey, Daniel Hakim. Tanya. Sila ajukan soalan anda. Bagikan 4 tugas Dewan Rakyat. Apa dia ni? Saya tak jelas. Salah. Bagikan 4 tugas Dewan Negara. Dengar tak soalan dia? Dengar, cikgu. Okey. Saya lah yang tak dengar. Okey, masa kamu bermula sekarang. Tugas Dewan apa tadi? Dewan Negara. Membahaskan undang-undang yang dituliskan oleh Dewan Rakyat. 4. Boleh memulakan sesuatu undang-undang. Yang ketiga, berkuasa menangguhkan sesuatu undang-undang yang dituliskan oleh Dewan Rakyat. Yang keempat, Dewan Negara tidak boleh meminda rang undang-undang. Dah. Okey, puas Tak hati lengkap tak? tu. Tak lengkap Lagi tu. tak? Okey, semula. Biar dulu. Membahaskan undang-undang yang dituliskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih terperinci. Nombor 2, memulakan sesuatu rang undang-undang kecuali rang undang-undang kewangan. Nombor 3, Dewan Negara hanya berkuasa menangguhkan sesuatu rang undang-undang
yang diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi tidak berkuasa menolaknya. Yang keempat, Dewan Negara tidak boleh meminda rang undang-undang sekiranya pindaan itu tidak diterima oleh Dewan Rakyat. Dewan Negara hanya boleh meminta mengkaji semula rang undang-undang apabila ditangguhkan. Dah. Benar ke? Okey, puas hati. Okey. Okey, seterusnya kumpulan mana? Cepat-cepat, kumpulan mana ni? Biru. Okey, biru ke yang dapat 2 kali tu? Ke bukan? Ya. Ya. Kumpulan biru ke dapat 2 kali? Ya cikgu, biru cikgu. Okey. Sekali lagi. Tiga. 1, 2, 3. Betul kan? Okey. Siapa nak tanya soalan kat kumpulan biru? Saya. Okey, teruskan. Nyatakan 2 hasil kerajaan kecuali selain cukai dan dividen. Dengar tak? Okey, dengar tak? Anu, Siapa tadi? Puteri Erika dengan siapa tadi bukan. Ainul dengan Zati tak? Dengar tak? Semula. Nyatakan hasil kerajaan kecuali nyatakan hasil kerajaan selain cukai dan dividen. 2. Okey, masa anda bermula sekarang. Sekejap, dengar tak? Dia tengah cari soalan, saya jawapan tu. Ainul dengar tak? Kamu tanya Ainul Ainul dengan Zati. Ainul? Izzati, masa anda dah tamat. Ainul, Izzati ada? Line saya ke? Kelas? Tak, lain cikgu okey. Mana Izzati dengan Ainul ni? Cikgu, jap. Okey, cepat. Masa kamu dah habis dah ni. Adakah kamu akan... Kamu akan kehilangan angka giliran? Dah cikgu, tak boleh jawab. Tak boleh jawab? Saja tu nak balas dendam. Mana ada balas dendam, senang je lah jawapan dia. Jangan gaduh. Sorry lah, tak sempat screenshot tadi. Baru je beritahu. Okey, tak apa. Okey, pink ni siapa? Pink kan lepas ni kan? Ya, cikgu, ya. Siapa tu? Saya. Oh, kamu. Okey, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, naik tangga. Thank you. Okey, seterusnya siapa? Kamal tadi hilang satu giliran. Hitam Hitam, cikgu, hitam.
Kenapa Bukan perempuan? Kak Im dulu. Hitam Betul kan? Hitam. Kuning dulu lah. Biru. Kuning dulu Ego. Siapa? Kuning. Kuning. Okey. Kuning ni siapa? Saya. Kenapa? Saya tu siapa saya tu? Kak Im. Okey, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tahniah Kak Im. Okey, soalan kamu. Okey. Apakah yang akan berlaku? Dengar tak? Dengar. Kepada calon pilihan raya sekiranya gagal memberi laporan penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh yang telah ditetapkan. Jelas? Okey, bagi masa. Okey, masa anda bermula sekarang. Okey, Kak A, masa kamu dah tamat. Adakah kamu mempunyai jawapannya? Cikgu ulang boleh ke cikgu? Tadi saya tanya, kamu cakap dengar. Ni tak jelas tu, serius. Saya tak tipu. Apakah yang akan berlaku? Okey, yang lain pun boleh cuba nak jawab. Kepada calon pilihan raya sekiranya gagal memberi laporan penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey. Ada siapa yang nak jawab? Saya cikgu. Okey, siapa? Faizatul, teruskan. Saya boleh ke? Saya. Aduh. Tak apalah, bagilah dia. Jawablah. Okey. Saya dengar dua-dua Pilihan sekali. raya. Okey, saya dulu lah. Pilihan raya akan dikenakan denda ataupun diorang akan terkeluar daripada pilihan. Okey, Faizatul? Calon tidak boleh bersidang. Okey, dua-dua betul. Okey, so nanti Faizatul kamu dapat 2 kali jalan. Okey, cikgu. Okey, siapa seterusnya? Okey, cepat-cepat dah Hitam dapat dulu, ni. hitam. Ha? Hitam. Okey, Hitam. Okey. Terpusing. Sebelas. Patah balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sorry. Okey, siapa? Kelas, line saya sangkut ke? Oren. Okey, cepat. Tak. Ha? Tak. Tidak sangkut pun. Kamal ni tadi dia dah lepas ke giliran dia ke belum? Saya kena turut didenda Okey, so kamu tak habis lagi denda kamu Okey, cepat. Siapa? Kumpulan ni? Mana orang? Oren ni macam drag dah ni. 31 dah. Okey, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul tak saya kira ni? Kelas, betul tak saya kira? Betul cikgu, betul. 9, 10, 11.
Alah, turun dah hurih. Cepat. Ni kan sampai Zuhur, sampai asar tak habis ni. Siapa pula lepas ni? Biru. Mana biru? Ni Tak ada pemenang ni. Kamu nak tunggu sampai jumpa pemenang ke nak stop ni? Kelas? Kelas? Lain cikgu lagi. Cikgu cakap mendiri tu. Dengar tak? Sekejap, saya off sekejap. Dengar tak? Dengar. Saya cakap tadi, kamu nak main sampai ada seorang pemenang ke ataupun nak stop? Sampai ada seorang pemenang. Sampai ada benar je. Okey, setuju Setuju. Tak apa habis lambat Apa? Apa nak hadiah cikgu. Tak apa cikgu. Zohor ego tak boleh Zohor. Tu Ada yang hadiah. Habiskan satu round ni cikgu. Yelah, habiskan seorang je lah. Jumpa seorang pemenang, kita stop. Boleh? Boleh. Yang pelajar perempuan tak apa ke? Boleh cikgu. Okay, kita main cepat-cepat Okay, siapa? Kita stop dekat siapa tadi? Pink. Biru. Ni giliran biru Iya. Okay. Tanya biru. Tak. Tanya. Tanya soalan Okay. Nak tanya lagi Tanya. Siapa nak tanya soalan kat biru ni? Saya. Razik. Sekejap Okey, orang lain. Okey, orang lain. Cepat. Kita dah drag masa dah ni. Saya cikgu. Siapa saya? Adam. Okey, cepat tanya. Okey, YDPA bertindak mengikut nasihat siapa? Perdana Menteri. Nasihat Perdana Menteri dengan lepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Ya, betul. Okey dah. Dah habis. Okey cikgu. Beres. Okey, seterusnya. Kumpulan mana yang jalan? Saya cikgu. Ping. Pink ni, pink. Okey, kita pusingkan dia. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menang kan? Turun. Menang kan? Ya. Okey, Razik dengan siapa ni menang ni? 7. Saya dengan Zul. Okey, nanti tak apalah. Nanti PM saya Tak cikgu. Boleh cikgu. Okey, nak tahu tak hadiah dia apa? Sebelum kita Tak nak. Kena PM je. Sebelum kita tutup kelas. Yang lain nak tahu tak hadiah dia apa? Nak tahu. Okey, hadiah dia adalah ucapan tahniah. Tak adalah. Tak. Saya tipu je. Nanti saya belajar kelas Tilas ya. Okey, tak apa minggu depan. Cikgu nak tanya ni. Ya. Kan buku Buku yang kita nak guna tu nanti. Nak beli ke sekolah ada ke? Ke sana? Yang tu kita kena tanya Cikgu Kamaria. Sebentar. Cikgu Kamaria. Ya. Dia orang tanya pasal buku. Okey, cikgu dah. Ada satu buku cikgu dah order tapi belum sampai lagi. Kemudian ada lagi satu buku kamu boleh beli dekat Shopee. Nak yang mana? Kalau nak cepat boleh beli terus kat Shopee, nanti cikgu bagi link. Siapa-siapa yang nak boleh beli. Kalau buku dengar kat ni macam gaul je. Okey. Kalau awak nak beli kat Shopee boleh beli. Kalau yang sampai cikgu order tu pun boleh beli. Setakat 2 buah buku rujukan tak ada benda lah kan. Semua mampu beli kan. Tapi tengoklah sebab takut yang cikgu order tu lambat sampai. Dan
awak tak ada buku rujukan. Nanti lepas ni cikgu bagi link. Okay, untuk beli di Shopee. Terus dapat ke awak. Kalau buku yang cikgu order tu mungkin sampai ke cikgu dulu, kemudian baru sampai ke awak macam tu. Boleh nak? Okay. Cikgu Aisyah, terus sekejap sebelum tu nak sambung lagi, nak habiskan tu, kemudian bagi ke cikgu seminit 2 untuk buat pengumuman. Boleh? Boleh cikgu. Okay, habiskan dulu. Okay. Okay, so saya nak bagi penutup untuk kelas pada hari ini. Okay, so tadi kita belajar pasal 3 benda kan? Pasal pentadbiran negara, pasal hasil kerajaan dan juga struktur kerajaan persekutuan. Okay, itu adalah yang kita pelajari hari ini. So, terima kasih sebab libatkan diri dalam aktiviti pada hari ini. So, nanti minggu-minggu depan kita buat lagi macam tu, okay? Okay, so yang bagi, nanti saya bagi peluang. Minggu depan hadiah lain lah pula. Takkanlah saya nak bagi T-Live tiap-tiap minggu. Kan nak T-Live juga? Lain cikgu. Okay. Okay, so minggu depan kita belanja lain pula KFC. Yelah. Tapi dengan syarat lah. Kalau kamu, saya tak kisah kamu nak suruh saya belanja apa pun. Okay. Tapi Starbucks boleh? Boleh, tak ada masalah. Sure. Kongsi 2 Satu lah. Starbucks kongsi 2 boleh. Okay, so kalau kamu nak saya belanja apa-apa boleh sebab kita pun ada berapa minggu je lagi. Tapi please bagi kerjasama. Even kalau kamu tak nak buka kamera pun tak apalah. Tapi bersuara. Okay? Boleh cikgu, boleh. Baik cikgu. Okay, itu saja. Okey. Okay, dah Cikgu Kamaria. Okey, terima kasih Cikgu Aisyah. Awak ni kena rasuah dulu ya. Belajar pengajian tapi rasuah tu bukan main lagi. Okey.